Didik TV KPM. Wow, ada dulang pengantaran ah. Wah. Cantiknya dekat sini ada emas, gelang emas. Ih. Oh, dekat sini ada buah-buahan. Dan dekat sini ada kain pelikat. Tapi yang ni untuk pengantin lelaki ke untuk pengantin perempuan? Sebab yang ni ada kain, lepas tu yang ni ada barangan kemas pula. Yang ni untuk siapa ni? Panggil cikgu lah. Cikgu Amir. Ya, Sean. Cikgu. Kenapa, Sean? Ini sebenarnya ni dulang pengantar ni untuk lelaki ke perempuan, cikgu? Okey, sebelum tu saya nak tanya Sean. Bulan ni cantik tak? Cantik, cikgu. Okey, cantik. Okey, sebenarnya ini adalah dulang hantaran yang kita akan kira dia punya kos dan juga kita akan buat pembentukan kumpulan untuk menyiapkan dulang hantaran ni, Sean. Yang tu ke yang kita akan belajar ni, cikgu? Ya, betul. Itu adalah apa yang kita akan belajar pada hari ini, Sean. Wah, macam menarik juga kan. Jom kita masuk kelas, cikgu. Jom. Okey, jom. Jom. Okey, cikgu. Apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, cikgu? Okey, secara asasnya pada hari ini kita akan belajar dua sukatan pelajaran, Sean. Yang pertama adalah 2.1.6 iaitu penyediaan anggaran kos. Dan yang kedua adalah 2.1.7 iaitu pembentukan kumpulan kerja berdasarkan kepada tugas dan juga peranan masing-masing. Okey, baik, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. So secara asas dia apa yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu 2.1.6 iaitu penyediaan anggaran kos. Okey. Secara khususnya penyediaan anggaran kos yang perlu menyediakan anggaran kos adalah perunding bahan. Perunding bahan ini perlu menyediakan anggaran kos untuk menjadi rujukan kepada pelanggan. Sebab pelanggan inilah yang akan membeli produk kita dan kemudian dia akan pasarkan ataupun dia akan sewakan produk kita kepada pelanggan yang lain. Okey, itu secara khusus. Dan yang kedua, anggaran kos ini yang disediakan oleh perunding bahan akan menjadi rujukan, Sean, kepada pereka bentuk sebelum menyediakan lakaran reka bentuk ataupun menyediakan reka bentuk tersebut. Kerana dalam mereka bentuk sesuatu produk, pereka bentuk perlu mengetahui berapakah anggaran kos, berapakah anggaran kos yang diperlukan supaya reka bentuk yang dihasilkan tidaklah melebihi daripada anggaran kos yang sepatutnya. Maksudnya tidak keterlaluan, menjauhi daripada anggaran kos yang sepatutnya. So, sebelum mereka bentuk perlu mengetahui dulu apakah ataupun berapakah anggaran kos yang sesuai untuk menghasilkan produk tersebut. Seperti contoh, dalam contoh kita yang ada kat depan ni iaitu dulang hantaran perkahwinan. Perunding bahan perlu menyediakan anggaran kos terlebih dahulu dulang hantaran perkahwinan tersebut dan kemudian akan berlaku rujukan daripada pelanggan untuk mengetahui berapakah harga jualan produk tersebut sebelum pelanggan membeli produk tersebut daripada kumpulan kerja tersebut. Itu secara asas dia. Tapi apakah kesan jika terlibat kesilapan dalam pengiraan kos dalam awal? pengiraan kos, kalau katalah sebelum kita nak kira kos tersebut dah berlaku kesilapan, maksudnya ada bahan-bahan yang tidak sepatutnya digunakan dan sebagainya, telah termasuk sekali, kita kira sekali dalam kos. Yang ini akan menyebabkan kos tersebut menjauhi ataupun melebihi daripada apa yang sepatutnya. Dan harga jualan kepada barangan tersebut juga akan meningkat. Yang itu yang pelanggan tak nak. Itu secara asas dan secara khusus dia. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Cikgu. Bagaimana untuk menyediakan anggaran kos? Bagaimana untuk menyediakan anggaran kos? Secara khususnya kita ada dua kaedah yang utama, Sean. Yang pertama adalah kaedah unit ataupun kita kenali dia dengan nama kaedah kuantiti. Dan yang kedua adalah kaedah SMART. Secara umum je untuk kaedah unit ataupun kaedah kuantiti ni senang saja, kita buat satu anggaran kos secara kasar dan kemudian kita darabkan dengan berapa bilangan unit yang kita ingin hasilkan. Contoh dia, kita anggarkan, kita ambil satu produk dan kemudian kita anggarkan berapakah kos bagi satu barangan tersebut. Contohnya adalah RM50. Kita anggarkan saja apa-apa saja kos dan kemudian kita darabkan dengan jumlah barangan tersebut iaitu sebanyak 100 unit. Maksudnya RM50 untuk satu barangan dan kita darabkan dengan jumlah barangan tersebut iaitu sebanyak 100 unit. Maka kita akan dapat RM50 didarabkan dengan RM100, maka kita akan dapat
jumlah kos dia adalah RM5,000 bagi barangan tersebut sebanyak 100 unit. Okey, itu secara asas dia untuk menggunakan kaedah unit ataupun kita panggil dia kaedah kuantiti. Itu adalah kelebihan bagi kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Pengiraan dia mudah. Pengiraan dia pantas sebab kita anggarkan saja berapa keseluruhan kos, kita darabkan dengan saja berapa unit yang kita ingin hasilkan. Ya. Tetapi walaupun dia ringkas, walaupun dia mudah untuk kita fahami, tetapi dia juga terdapat kelemahan, Sean. Okey, secara asas dia terdapat kelemahan, iaitu pengiraan kita akan menjadi kurang tepat. Oh. Kenapa dia menjadi kurang tepat? Sebab kita hanya menganggarkan kos tersebut secara kasar. Ada kos-kos yang sepatutnya termasuk dalam pengiraan kos kita tidak dikira bersama. Dan ini menyebabkan pengiraan kos kita berkemungkinan besar menjadi kurang tepat, Sean. Okey, itu yang perlu kita faham dan mungkin terdapat beberapa kos yang sepatutnya dimasukkan dalam pengiraan kos tidak dimasukkan untuk kaedah unit ataupun kaedah kuantiti sebab dia anggaran secara kasar sahaja. Okey, kita ambil secara pukal RM50 untuk satu unit dan kemudian kita darabkan dengan 100 unit. So, ia kalau kita lihat secara kasar sahaja. Mungkin kita tak masukkan kos-kos yang lain, contohnya kos pengangkutan. Kita tak masukkan dalam tu. So, pengiraan kos kita akan menjadi kurang tepat, Sean. Yang ini yang kita tak nak dan selepas ini saya akan mengajar tentang kaedah SMART. Okey, kaedah SMART ni adalah satu pengiraan kaedah yang lebih orang kata kondusif, lebih orang kata tepat berbanding kita gunakan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti ini. Itu secara asas dia. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Sean. Didik TV KPM